Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdullah Muttalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'id. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'id yang bernama Halimah bin Obidweb, yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara. Dan sesudah itu, Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Kisah 2 malaikat dan pembedahan dada Muhammad. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada ketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut, lalu menghabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muttalib di Makkah. Datuk baginda Abdul Muttalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Ummu Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah, menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai di Abwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Ummu Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha 93:6-7. Abdul Muttalib wafat. Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Ketika baginda berusia 8 tahun, datuk baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muttalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernasib, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan
minuman kepada para tetamu yang berziarah, dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Selepas kewafatan datuk baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak Kenania sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu, Muhammad berusia 12 tahun. Mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat dan ditanda kenabian pada baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam kerana dikhawatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anak Kenania yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu alami. Selepas baginda mula meningkat dewasa, baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan. Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun. Ketika itu, wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Turunnya wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, baginda berada di Gua Hira dan sentiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Al-Alaq 96:1. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan baginda. Apabila semangat baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Khadijah, istrinya, adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda, manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Dakwah yang sedemikian berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hir 15:94. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab.
bapa saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Thalib. Dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapa saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikannya, sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemuhan, dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tentangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Ammar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiaannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda, Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil, juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Hijrah ke Madinah, tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapa saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Negara Islam Madinah, negara Islam yang baru dibina di Madinah, mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentera, dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandungi beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketenteraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar Undang-Undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat, dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar 623 Masehi 2 Hijriah, Perang Uhud 624 Masehi 3 Hijriah, Perang Khandak 626 M 5 Hijriah, dan Perang Tabuk 630 Masehi 9 Hijriah. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi 4 Hijrah, perjanjian Hudaybiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Makkah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah
telah di Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 Masehi 9 hari bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah." Wafatnya Nabi Muhammad SAW, baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 Masehi, 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.